Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami daripada kumpulan 13 akan melakukan pembentangan hasil tugasan kami mengenai pasal ketiga, iaitu pengubahsuaian yang dilakukan. Nama ahli kumpulan 13. Kumpulan kami terdiri daripada Fazlin, Aula, Firdaus, Hazid, Izzati dan Amanina. Seterusnya, kita akan lihat penerangan mengenai produk. Pengubahsuaian produk untuk digunakan bagi PDP Pendidikan Islam. Produk yang telah kami pilih merupakan inovasi serta kombinasi antara dua permainan iaitu bingo dan juga jumanji yang mana telah diilhamkan oleh salah seorang ahli kumpulan kami ketika menonton filem Inggeris yang berkonsepkan papan permainan yang dinamakan jumanji. Bagi menghasilkan produk ini lebih menarik dan juga efektif, kami telah gabungkan dengan permainan bingo dan terhasillah produk inovasi kami iaitu Binju Tokoh Sahabat. Assalamualaikum, seterusnya saya Nur Aula akan meneruskan berkaitan dengan penerangan Binju Tokoh Sahabat iaitu hasil kombinasi daripada bingo dan jumanji. Dapat kita lihat di dalam slide itu, kotak yang di bawah itu mewakili soalan dan juga kotak yang di atas itu mewakili jawapan iaitu binju. Dan juga dapat kita lihat di dalam soalan itu, di dalam kotak yang di bawah itu ada soalan-soalan yang mewakili simbol ketokohan iaitu Bilal, Muaz, Abdul Rahman dan Khalid Al-Walid. Dan juga terdapat panduan manual mewakili langkah hantai. Dan juga di sebelah kanan dapat kita lihat ada kotak simpanan soalan yang telah digunakan oleh pelajar dan juga kotak jawapan yang disediakan untuk dilekatkan di atas bahagian binju tersebut, di mana di bahagian binju tersebut pelajar perlu melekatkannya mengikut kategori simbol ketokohan. Dan juga di akhir sekali pelajar perlu menyelesaikan dengan meletakkan jawapan di bahagian iktibar dengan scan soalan dalam QR code. Seterusnya, penerapan bingo dan jumanji ke dalam Binju Tokoh Sahabat, di mana bingo yang menggunakan pengisian nombor kami menggantikannya dengan biodata setiap tokoh sahabat. Bingo yang menggunakan perkataan BINGO kami menukarkannya kepada BINGU, Binju. Dan tai langkahan yang terdapat pada jumanji kami menggantikannya dan meletakkan huruf depan nama setiap tokoh pada tai langkahan tersebut. Dan yang terakhir, pada kad cabaran yang terdapat pada jumanji, kami menginovasikannya dan menukarkannya kepada kad soalan tentang tokoh sahabat. Topik yang kami pilih untuk inovasi ini ialah sirah tingkatan 3 mengenai tokoh sahabat. Tahap yang kami tentukan iaitu sederhana kerana mudah untuk murid bermain dan mengaplikasikan permainan tersebut. Seterusnya, penerapan nilai. Nilai yang pertama adalah nilai kerjasama. Permainan ini dapat melahirkan sikap saling bekerjasama dan semangat berpasukan. Nilai yang kedua, kemahiran berfikir. Permainan ini menerapkan pengetahuan yang sedia ada di dalam kumpulan. Okey, seterusnya kita pergi kepada aspirasi murid. Terdapat 3 aspirasi murid yang diterapkan. Yang pertama, pengetahuan. Murid dapat menambah ilmu pengetahuan melalui aktiviti permainan pengukuhan. Yang kedua, kemahiran berfikir. Murid mengaplikasikan kemahiran berfikir melalui kaedah taksonomi Bloom iaitu mengetahui, mengingat dan menganalisis. Dan yang terakhir sekali adalah kemahiran memimpin. Setiap murid melibatkan diri dan mempunyai peranan masing-masing ketika bermain. Seterusnya, bahan yang digunakan antaranya kotak pizza, kad manila, kertas, kertas warna, pen, marker, gam, dadu, dam, ikon bergambar dan QR code. Langkah-langkah permainan. Langkah yang pertama, guru memberi penerangan kepada murid tentang cara-cara permainan dijalankan di dalam bentuk kumpulan. Langkah 2. Setiap kumpulan
terdiri daripada 4 orang murid dan diberi peranan yang berbeza. Permainan ini boleh dirujuk pada aktiviti abad ke-21 iaitu aktiviti Fan and Pick. Langkah yang ketiga, pemain pertama perlu membaling dadu di atas papan, kemudian dia perlu menggunakan dam dan melangkah di atas papan yang berbentuk huruf mewakili huruf depan nama tokoh tersebut. Langkah 4. Pemain kedua perlu mengambil soalan mewakili pemain pertama dengan mempamerkan soalan dalam bentuk fan kepada pemain ketiga untuk pick atau pilih soalan tersebut. Langkah yang kelima, pemain ketiga perlu menjawab soalan dan mengkategori jawapan dengan melekatkan jawapannya di mana-mana kategori tokoh yang dia dapat pada papan ruangan berkotak. Langkah 6. Pemain keempat pula perlu menyemak jawapan rakannya tadi, sama ada betul ataupun salah. Langkah yang ketujuh, sekiranya mereka dapat menyelesaikan jawapan setiap kategori di dalam salah satu tokoh tersebut, maka mereka perlu meletakkan salah satu huruf BINGU pada kedudukan ruangan yang telah disediakan. Langkah 8. Bagi melengkapkan soalan iktibar, pemain perlu menjawab soalan dengan menggunakan scan QR code yang terdapat pada papan di setiap perwatakan tokoh di dalam pautan Padlet untuk mendapatkan huruf yang terakhir, iaitu huruf U. Langkah yang ke-9, seterusnya mereka perlu meneruskan dan menyelesaikan permainan dengan langkah yang sama seperti di atas sehingga mereka dapat menyelesaikan perkataan BINGU. Langkah 10. Guru menyediakan skema jawapan bagi kumpulan yang telah menyelesaikan kesemua langkah permainan tersebut. Langkah yang terakhir, sekiranya jawapan mereka menepati skema yang telah ditetapkan, mereka perlu menjerit dengan semangat perkataan Binju sebagai tanda selesai permainan. Dengan ini, tamatlah sudah permainan binju ini. Baik, seterusnya dalam hasil pembelajaran selepas bermain permainan binju, yang pertama murid dapat mengkategorikan riwayat hidup. Yang kedua, dapat menyenaraikan iktibar setiap tokoh sahabat. Dan yang terakhir, dapat menyelesaikan masalah dalam permainan binju. Sekian, terima kasih daripada kumpulan 13. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.